Cik Anwar tak boleh mula kau lah. Dua setengah lah. Boleh ya? Saya tak ada masalah kot. Okey. Baik. Baik, kita mulakanlah majlis kita pada petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita mulakan majlis kita pada petang yang berbahagia ini dengan membaca umum kita Al-Fatihah untuk kesedekahkan kepada ibu bapa kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita dan guru-guru kita yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang dihormati Saudara Zulkifli Syakban, selaku yang di-Pertua Majlis Guru Besar Daerah Barat Daya. Yang berusaha Saudara Nafi' bin Adam Sahid, Timbalan Pengurusi MPSM Daerah Barat Daya. Puan penceramah kita pada hari ini, Puan Siti Baizura Jamil dan Puan Goh Airis daripada SK Sungai Nibung. Pengetua-pengetua sekolah, penolong-penolong kanan, serta guru-guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat bertemu untuk sama-sama kita jayakan satu program iaitu Taklimat Ibrahim yang merupakan satu perubahan yang akan cuba dibawa oleh MPSM dengan kerjasama Majlis Guru Besar Daerah Barat Daya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, beberapa sekolah telah berjaya menjalankan perekodan pengajaran secara maya. Jadi kita akan cuba ambil pengalaman daripada sekolah-sekolah yang telah berjaya ini seperti sekolah SK Sungai Nibung yang rintis dan telah berjaya, yang telah di-highlight oleh Tuan Pengarah sendiri berkaitan dengan sekolah SK Sungai Nibung ini. Jadi pihak MPSM amat terharu dan berbangga atas kerjasama MJB dan MPSM untuk kita anjurkan pada petang ini taklimat untuk semua sekolah menengah dan sebahagian dari sekolah rendah yang berminat untuk mengikuti taklimat ini. Dan saya harap kerjasama ini akan diteruskan di masa-masa akan datang. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang boleh penting yang sama-sama boleh kita join, kita boleh kongsi bersamalah saudara Tuan Zulkifli dan Saudara Anwar. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudara kita yang di-Pertua Majlis Guru Besar, Saudara Zulkifli Syakban untuk mendapatkan kesudahan. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan Ibrahim Kasar, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri. Pengetua-pengetua, rakan-rakan pengetua yang ada di sini, guru-guru penolong kanan, Encik Anwar, Guru Besar SK Sungai Nibung yang merupakan timbalan yang di-Pertua Majlis Guru Besar Daerah Barat Daya, dan seterusnya guru-guru sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan satu program bersama di antara PSM dengan NGB Barat Daya, program Ibrahim. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Ibrahim sebagai pengetua, sebagai yang di-Pertua PSM Barat Daya, dan timbalan saya Encik Anwar yang telah melakukan kerja-kerja awal untuk melaksanakan program begini. Jadi saya rasa inilah program yang pertama kerjasama di antara dua gabungan Majlis Besar dan Majlis Pengetua PSM Barat Daya. Dan kita harap program pada hari ini dapat memberi manfaat yang baik, impak yang baik, terutama dalam merekodkan perkara yang penting iaitu RPH kita yang akan dilaksanakan secara maya selepas mengikuti program ini. Jadi di kawasan kita, program ini memang dicetuskan oleh Encik Anwar, Guru Besar SK Sungai Nibung, dan kita menyambutnya. Di Sengara pun kita pakai program yang sama dan ia amat mudah, percuma dan senang dipelajari. Dan daripada itu kita harap
program-program kerjasama begini di antara PSM dan NGB dapat diteruskan kerana ada banyak persamaan dalam pelbagai perkara dalam menguruskan kedua-dua badan ini, dan ini adalah sebagai langkah pertama dan akan diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Ibrahim, Tuan Anwar, tuan-tuan GB kita yang saya nampak di sini, Encik Riza, tadi saya nampak sahabat saya Nafer, bukan Nasir, Nafer, pengetua baru, SMK bertemu dan pengetua-pengetua lain yang tak disebut nama di sini, guru penolong kanan dan seterusnya sekalian. Dan insyaAllah program ini akan berjalan lancar dan akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Terima kasih Tuan Ibrahim, setakat itu saja. Mike. Ibrahim, Mike. InsyaAllah di masa akan datang kita akan bersama lagi lah, bukan setakat taklimat ni saja, mungkin kita boleh buat lawatan dan sebagainya yang antara MGB dan MPSM sebab kita sama-sama berniat untuk membangunkan daerah Barat Daya ni itu tujuan. Jadi pun Tuan Ibrahim datang ke SK Sengara, program pelancaran penyampaian bantuan makanan PSK. Pagi tadi pun kita lihat SK Sengara. SK Sengara. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita mempersilakanlah ceramah kita. Siapa dulu? Siti Baizura dan Noah. Siapa dulu ni? Tak. Ni tak apa, dia orang tahu siapa nak mula dulu. Okey. Saya silakan. Melengahkan masa, kita persilakanlah penceramah kita untuk menyampaikan taklimat. Disilakan. Cikgu Go. Okey, Cikgu Siti Baizura. Silakan Cikgu Siti Baizura. Mic tak buka dulu lah. Okey, dengar minta maaf. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, yang berusaha barisan pengetua dan guru-guru besar, guru-guru penolong kanan, guru setia SMK Seri Bayu, barisan guru-guru yang saya hormati sekalian. Okey, sebelum saya sentuh pelaksanaan cara membuat ERPH, saya ingin menjemputlah guru besar sekolah saya, Cik Ahmad Anwar, untuk memberi sepatah dua kata sebelum saya terus pergi kepada aktiviti hands-on petang ni lah. Okey, saya memberi khutbah pada Encik Anwar lah untuk memberi sepatah dua kata lah selaku guru besar sekolah kami. Terima kasih. Jemput Cikgu Anwar. Kena memberi lantai kepada saya lah. Okeylah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana diberi kesempatan kita pada petang ini untuk berjumpa. Terima kasih kepada Cikgu Ibrahim Kasar, pengurusi MPSM, Cikgu Zulkifli bin Syakban, pengurusi MGP Barat Daya. Jadi tuan-tuan sebenarnya saya terkejut bila Cikgu Ibrahim telefon saya nak bertanyakan hal tentang kami sini dipanggil ERPH. Mungkin nama yang Cikgu Ibrahim Kasar bagi itu mungkin di tingkat menengah, tapi sebenarnya benda yang sama lah, iaitu penyediaan rancangan pengajaran harian secara atas talian. Jadi apa yang kita lakukan di Sungai Nibung ni, oleh kerana saya sendiri tengok kaedah buku ni kaedah yang tradisional lah, pada saya penulisan tradisional lah, tapi dia punya adalah benda yang wajib disediakan oleh setiap guru. Jadi untuk memudahkan cara untuk mempercepatkan proses dan benda itu tidak melanggar SPI. Jadi saya mula-mula kami ubah kepada sistem file dan yang terkini kami ubah kepada sistem atas talian, yang mana bila kita mendapat ID delima dan bila kita nak delima dan kita dapat menggunakan sebenarnya ikon Gmail lah, itulah sebenarnya. Bila MOE dia memberi satu kapasiti drive yang besar yang mana kita boleh menyimpan banyak bahan. Tuan-tuan kita tengok drive yang disediakan dengan menggunakan ID D5 itu cukup besar. Saya ingat pada saya cakap unlimited lah. Sebab kita boleh simpan banyak maklumat dalam dia, yang mana sebelum kita simpan dalam pen drive, dalam hard disk. Jadi berikutan daripada itu saya terfikir macam mana kita nak buat supaya RPH juga boleh simpan dalam tu dan semua orang boleh melihat dan boleh bekerja dalam satu drive. Jadi saya pun dapat pandangan daripada cikgu-cikgu saya sebenarnya lah. Okey, sebab nak buat seorang memang tak mampu. Jadi
Antaranya sekarang yang ada ni penceramah lah, Cikgu Go Iris, Cikgu Siti Bazura. Mereka ini adalah orang-orang ataupun cikgu yang sebagai orang kata apa, backbone lah, tulang belakang IRPH di sekolah Sungai Libong. Okey, saya mendapat kerjasama yang cukup hebat daripada mereka ini. Barulah benda ni boleh berjalan dan semua guru walaupun sebelum diarahkan untuk menggunakan IRPH, kita buat bengkel dalaman lah. Sebab nak tahu juga macam mana nak pengisian, macam mana, apakah dia punya SOP dia. Jadi yang akan diterangkan pada hari ini ialah pengalaman kami lah, apa yang kami laksanakan. Dan mudah-mudahan yang ini memberi manfaat pada semua orang lah, insyaAllah. Ini di mana perkongsian lah. Okay. Dan saya harap taklimat pada ini kalau tak tahu, kalau ada penjelasan yang perlu jelas, tuan-tuan mohon tanya terus kepada Cikgu Go Iris dan Cikgu Siti Bazura lah, insyaAllah. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baik. Okay, terima kasih Cikgu Ahmad Anwar. Okay, petang ni mungkin saya akan teruskan dengan aktiviti hands-on. So, saya akan terangkan bagaimana nak melaksanakan ataupun menggunakan sistem eHRPH ni. Kami biasa gunakan eHRPH. Yang saya dapat poster tu ditulis di dalam itu adalah eBREM. Di mana saya rasa mungkin buku rekod mengajar tak silap saya, di mana sama je lah. eBREM tak salah saya, eBREM dan eHRPH sama je lah. Okay. Sebelum saya teruskan aktiviti tu, saya mungkin di sini ada guru-guru ICT kalau tak silap saya lah. Okay, sebab petang ni saya akan teruskan aktiviti nak terangkanlah bagaimana nak dapatkan ataupun bagaimana nak membuat satu template rancangan mengajar. Kemudian saya akan terangkan, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak hantar. Kita tu bermaksud admin. Saya selaku guru ICT SK Sungai Libong bersama dengan rakan guru sekolah saya, Cikgu Go Iris. Kami dua ni memang sentiasalah tim ICT lah. Kalau bukan Cikgu Go Iris, saya. Kalau bukan saya, Cikgu Go Iris. So kami bersama-sama membuat kerja bersama-sama lah. Kalau melibatkan ICT ke, memang kami akan buat kerja bersama-sama. Okay. So sebelum kami pergi ke arah tu, saya ingin berkongsi sikit lah apa pengalaman saya sebagai seorang guru sejak menggunakan eHRPH ni lah. Okay, dimaklumkan sekolah kami menggunakan eHRPH ni selama hampir 2 tahun. Okay, pengalaman saya lah. Sejak awal pelaksanaan tu mungkin memang tak dinafikan lah. Orang kata terdapat, orang kata benda isu yang benda baru. Orang kata template eHRPH ni, template rancangan mengajar ni perlu menggunakan komputer apa semua. Kalau kita sebelum ni kita menggunakan buku rekod. Sebelum ni kami dah banyak menggunakan kami dah guna 2 peringkat lah. First buku rekod dah guna dah. Lepas tu file pun dah guna. And then tiba-tiba terus datang eHRPH. Di mana guru besar mencadangkan supaya sekolah kami lah menggunakan eHRPH, menggunakan sistem digital. Di mana peringkat awal tu kami macam blur-blur jugalah, tak berapa nak faham apa benda tu kan. So bila diterangkan dan lama-lama kami menggunakan eHRPH ni, lama-lama kami dah nampak, kami dah faham apa benda tu. Di peringkat awal permulaan tu macam tak berapa nak faham. Mungkin tak biasa. Mungkin peringkat saya tak biasa, tapi ada juga cikgu lama mungkin dia orang tak biasa dengan sistem digital ataupun yang menggunakan ICT ni. Dia orang mungkin agak stres kot. Mungkin bagi saya lah. Terdapat juga kawan-kawan saya pun macam tak berapa nak biasa sangat nak guna ICT ni kan dalam membuat eHRPH ni. Tapi yang tu peringkat permulaan, tak dinafikan. Okey, sejak lepas tu dalam mungkin 2-3 bulan lepas tu kami dah menggunakan sistem eHRPH ni, memang sebenarnya sangat-sangat membantu cikgu-cikgu. Ini saya cakap bagi pihak saya lah sebagai seorang guru. Tak dinafikan kawan-kawan saya pun cakap benda yang sama lah. Sebab kalau kita tengok, kalau sebelum ni kita menggunakan buku rekod, buku rekod tu tebal dan kita akan usung ke mana-mana saja setiap kali kita masuk ke dalam kelas. Okay, and then kita akan tulis dan benda tu bila kita dah apply benda tu, and then bila dah datang sistem yang baru eHRPH, akan nampak perbezaan dekat situ. Perbezaan, sebelum ni saya menggunakan buku rekod. Okey, yang tu macam tu dia punya perasaan dia, itu dia punya cara dia. Okey, bila dah datang dengan eHRPH, ini cara macam ni. Mudah, terlalu mudah. Bagi saya sangat mudah lah. Sangat meringankan kerja guru. Macam orang kata beban guru tu secara tak langsung dah berkurang. So yang tu saya punya
apa pengalaman saya lah sejak menggunakan sistem ERPH ni. And then secara tak langsung bila menggunakan ERPH ni, dia punya sistem dia sangat sistematik lah. Dia punya sistem penggunaan pelaksanaan ERPH tu sistematik, di mana dari segi pemantauan yang ni bagus, ini baik untuk pentadbir lah. Okey, kalau sebelum ni kalau kita menggunakan buku rekod, kita akan macam contoh kalau guru besar ataupun mana-mana pentadbir, guru penerokan nak cerap kita nak observe kita kan, nak masuk kelas, and then kita akan bagi buku rekod pada guru besar tersebut, and then guru besar akan tengok buku rekod, okey, and then akan komen dalam buku tu. Okey, tetapi bila menggunakan sistem ERPH ni untuk pemantauan, okey, kita tak perlu dah nak bawa buku-buku rekod yang tebal ke, buku file ke apa, tak perlu dah. So ia menggunakan sistem ERPH ni menggunakan digital. Maksudnya tak perlu file, tak perlu buku. So kita akan get ready, kita isi dalam template Excel ataupun kalau kita guna dalam Google tu spreadsheet punya inilah dia punya template tu. And then bila kita dah isi dia punya ERPH tu, okey, guru besar beliau boleh memantau guru-guru di sekolah sama ada dia orang buat atau tidak. Contoh kalau dari segi nak observe, kalau contoh nak observe saya lah nak masuk kelas, okey, tengok Cikgu Anwar kata Baizura ni dah buat ke tak ERPH ni. So guru besar dia boleh pantau melalui tablet ataupun komputer saja. Beliau akan tengok guru mana yang tak buat ERPH, guru mana yang dah buat ERPH. Okey. Daripada situ dia masuk kelas, beliau akan masuk kelas, and then dia akan tengoklah dalam mungkin menggunakan tablet, akan tengok ini rancangan ajar yang Baizura dah buat. So menggunakan tablet ataupun handphone pun boleh, tak ada masalah, di hujung jari saja. So kalau guru besar nak komen, beliau pun boleh komen di dalam sistem ERPH tu menggunakan handphone ataupun tablet ataupun laptop lah, tak kisah. So benda tu memudahkan. Dari segi pemantauan, dari segi pemantauan sangat memudahkanlah bagi pihak pentadbir. Kalau penilaian tu boleh juga dilakukan bagi pihak pentadbir, di mana kat situ boleh tengoklah peratusan guru-guru menghantar on time. Guru-guru ni hantar ke tidak sistem ERPH. Boleh tahu juga, boleh nampak guru mana yang hantar, guru mana yang tak hantar. Guru mana hantar lewat, guru mana yang tak hantar lewat. So semuanya dah tersedia secara online ataupun menggunakan secara digital lah. So semua ni banyak memudahkan urusan guru lah. Yang tu secara salah satu inilah ERPH lah, salah satu benda yang dah berkurang lah, beban yang dah berkurang. Okey. Dari segi untuk makluman, untuk sekolah kami ni banyak menggunakan sistem digital di peringkat semua pengurusan, termasuk haiwan murid, core curriculum apa semua. Kalau core curriculum semua, kalau macam setiap kali perjumpaan mana-mana unit, uniform persatuan, permainan, okey, kami menggunakan e-record kehadiran murid lah. Okay, e-record kehadiran murid, di mana tak perlulah nak menggunakan buku ataupun file untuk merekod kehadiran murid. So kami hanya menggunakan barcode, setiap kali ada perjumpaan guna barcode, okey, ambil kehadiran murid, and then dah tersimpan rapi dalam sistem. Semua kami peringkat sekolah ni kami dah menggunakan sistem digital lah, dah tak ada file semua. So kalau macam untuk ERPH ni, kalau jika ditanya kalau Nazir turun ke kalau dia orang nak tengok yang dah print, boleh, tak ada masalah. Benda tu kita dah buat, dah key in semua sistem rancangan mengajar, and then jika perlu untuk print, boleh print, tak ada masalah. Sebab dia dah tersimpan rapi dalam sistem. Okey. Okay, sebelum saya pergi, saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada Encik Ahmad Noor yang banyak mengubah pengurusan sekolah ke arah sistem digital. Terima kasih cikgu, sebab macam saya rasa benda ni sangat baguslah untuk cikgu, sebab banyak sangat memudahkan urusan cikgu. Ini baru ERPH, tak termasuk lagi rekod kehadiran guru, rekod keberadaan guru, di mana setiap kali cikgu masuk kelas, cikgu kena scan barcode, dekat situ dah tahu dah rekod keberadaan guru mana yang masuk kelas, guru mana yang tak masuk kelas. Guru besar boleh pantau, dalam office saja boleh pantau. Semua tu dah ada dalam sistem. Banyak lagi lah kalau nak ikut kan. Okey, dari segi ERPH ni cakap, saya rasa lah lama-kelamaan bila cikgu dah guna lama-lama, dia sangat membantu cikgu. Okey, petang ni saya akan masuk kepada activity hands on. So mungkin yang ada kat sini guru-guru ICT. Okey. Sebelum saya masuk aktiviti, bagaimana first kali saya nak tegang.
sebelum pelaksanaan untuk membuat ERPH ataupun e-BRAM ya, tak silap saya. Okey, saya akan menunjukkan bagaimana kita nak dapatkan satu template. Di mana template ni lah yang daripada template spreadsheet tu, okey, cikgu kena isi rancangan mengajar di dalam template tersebut. So bagaimana kita nak dapatkan template tersebut? Saya akan ceritalah, saya akan tunjukkan macam mana. Di mana kita boleh dapatkan template tersebut melalui satu laman web secara percuma. Di mana laman web itu adalah laman web e-didik yang diketuai oleh Cikgu Zairi, Cikgu Cemerlang lah. Dia tim e-didik. So kat situ dah muat turun semua, kita boleh muat turun template secara percuma, template rancangan mengajar. Yang tu orang kata step pertama lah. Okey, benda ni untuk kita dapatkan benda ni guru ICT lah yang perlu ambil tindakan lah. Mungkin boleh dibantu oleh mana-mana pentadbir ke apa kan, pihak pentadbir ke. Okey, yang tu first step untuk dapatkan template secara percuma. Okey, yang kedua, bila dah dapat template, kita boleh ubah suai template tersebut mengikut sekolah kita lah, tukar banner ke, ikut sistem jadual waktu sekolah kita terpulang, tak kisah. Once dah dapat dia punya template, kita boleh ubah ikut cara sekolah kita lah. Okey, once dah siap apa semua, saya akan tunjuk, saya akan cerita secara overall dulu. Okey, bila dah dapat, dah siap kita punya template, okey, yang kedua, guru ICT, mana-mana guru lah, tak kisah. Tapi kalau sekolah kami, guru ICT lah, saya bersama Cikgu Iris. Cikgu Iris ni pakar dalam sangat pakar ICT lah di peringkat sekolah kami. Beliau lah tulang belakang lah, saya hanya membantu lah kan. So kami bekerja bersama-sama sebenarnya. Sebab guru ICT nak dikatakan bukan saya seorang. Saya dibantu oleh ramai lagi rakan-rakan lain, terutamanya Cikgu Iris lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Tadi first step dapatkan template, kemudian bagaimana kita nak menghantar template rancangan mengajar tersebut kepada guru-guru sekolah kita. Okey, di mana cara penghantaran template tersebut adalah menggunakan platform Google Classroom sahaja. Saya yakin cikgu-cikgu semua dah familiar dengan Google Classroom sepanjang PKP ni kan. So mudah saja. Saya rasa sangat mudah. Kalau cikgu tak guna benda kemudahan ni, sangat sayanglah. Mudah dan percuma sahaja. Okey, sebelum kita masuk, saya akan tunjukkan first step. Okey, kalau saya akan terangkan aktiviti hands on ni, di mana kalau saya terlaju ke apa, mana-mana guru ataupun guru-guru ICT, mana-mana pentadbir, guru-guru besar ataupun guru pengetua, boleh tegur saya lah. Kalau saya terlaju ke apa, boleh maklumkan pada saya untuk saya slow down sikit. Okey, first, cikgu boleh pergi ke laman web ini untuk dapatkan template ERPH. Okey. Ataupun saya copy paste, saya letak bahagian chat lah. Okay, saya dah letak. Cikgu Iris pun dah letak link. Okey, link yang dah diberi ni, yang saya dah highlight ni, Cikgu Iris dah letak link ini ke dalam inbox chat. Okey, cikgu-cikgu boleh pergi dan boleh terus buka. Kita buat terus petang ni. Okey, cikgu-cikgu yang ada ni boleh buat terus. Kalau boleh ikut saya, okey, kita buat bersama-sama. Okey, boleh salin kot orang ni. Kalau tak boleh salin, cikgu boleh pergi dekat bahagian chat lah. Okey, saya copy ni and then saya pergi ke laman web yang di highlight ni lah. Okey. Okey, yang ni laman web yang dah dibuka. Samalah yang tadi yang saya dah bagi highlight tadi tu. So saya dah buka laman web ini. Okey, cikgu akan nampak satu laman web e-didik Malaysia. Okey, yang diketuai oleh Cikgu Zairi lah. Kata dia ni ada tim dia orang yang akan membuat ERPH di mana? Cikgu Baizura. Ya. Cikgu Baizura present screen ke? Okey, minta maaf. Okey. Sorry. Okey, terima kasih. Sekejap ya. Saya lupa nak share sebenarnya. Okey, minta maaf. Okey, nampak ke Cikgu Iris? Nampak ke? Ya. Okey, jawab Okey, bila cikgu-cikgu dah buka laman web ini, okey, akan ada paparan interface macam inilah. Okey, paparan e-didik Malaysia. Okey, yang diketuai oleh Cikgu Zairi bersama tim-tim beliau. Okey, di sini kita boleh dapatkan template rancangan mengajar. Di mana kalau cikgu scroll down sikit, okey, cikgu akan pergi kepada warna kuning ni. Ada highlight warna kuning ni. Di mana daripada sini kita akan dapatkan template rancangan
mengajar. Okay, cikgu boleh klik kat situ. Warna kuning ni belah kiri. Klik. Okay, dia akan ada paparan sebegini. Alright. So, ada banyak, mungkin ada banyak file di sini. Cikgu yang saya sedia maklum untuk program petang ni adalah untuk sekolah menengah. So, cikgu-cikgu daripada sekolah menengah perlu download, cuba cari perkataan SM. SM tu adalah sekolah menengah. Kalau macam kami, SR, kami akan download SR, sekolah rendah. Ni template tak sama. Sekolah rendah dengan sekolah menengah tak sama. Okay, kalau sekolah menengah, cikgu pergi pada SM, sekolah menengah. Okay, first dah pergi dekat SM, cikgu right click kat dia. Okay, right click and then cikgu tekan ataupun klik pada make a copy. Okay, saya tekan make a copy. Okay, bila make a copy, okay, saya dah buka Google Drive, saya dah buka drive sekolah saya. Kalau tengok kat sini, saya dah buka siap-siap sistem sekolah saya punya lah. Saya tak guna email peribadi, saya tak gunakan sebab yang buat kerja ni semua guru ICT, di mana kita perlu menggunakan email rasmi sekolah, bukan email peribadi sendiri. Okey, bila kita dah make a copy, pastikan dia masuk dalam drive sekolah kita. Ini drive sekolah saya lah. Okey, kita make a copy, so automatic dia akan masuk dalam drive sekolah kita. And then saya akan buka drive sekolah saya. Okey. Okey, di sini akan ada satu template lah yang baru kita buat, macam make a copy tu macam kita copy and paste balik lah, kita ambil balik. And then kita buka, kita hanya rename sahaja. Okey, kita rename. Contoh ERPH, Ibrahim lah kot lah. Saya letak Ibrahim lah. Sebab yang dimaklumkan dalam tu Ibrahim, buku rekod mengajar, tak silap kot. Okay, Ibrahim, SMK, Seri Bayu. Okey, cikgu namakanlah cikgu punya template rancangan mengajar ni untuk kita berikan pada guru-guru. Okey, Ibrahim, SMK Seri Bayu, ERPH ke, tak kisah. Cikgu namakan sahaja. Ini tekan OK. Okey, so template dah berada selamat dalam drive sekolah. Okey, saya ingatkan sekali lagi, kita perlu buat melalui email sekolah kita. Ini kita hanya double klik saja dekat template tersebut. Okey, dia akan ada paparan sebeginilah. Saya besarkan sikit. Okey, yang ni adalah template yang asal. Template asal yang kita dapat daripada tadilah. So daripada template sinilah kita akan modify. Kita akan ubah suai sikit lah mengikut cita rasa sekolah masing-masing. Macam itulah. Okey, kalau cikgu nampak kat sini, semua ni boleh diedit, boleh diubah. Okey, kalau gambar cikgu Zari tak nak, kamu boleh, cikgu-cikgu boleh letak logo sekolah. Tak ada masalah. Cikgu delete sahaja logo ni, and then cikgu letak aja email, logo sekolah cikgu lah. Okey, nama pun boleh diubah, tak ada masalah. Sekolah pun boleh diubah. Okey, SMK Seri Bayu. Boleh je ubah. Ini banner pun cikgu boleh ubah, delete and then gantikan dengan banner sekolah cikgu lah. Okey, logo pun boleh semua boleh diubah. Okey, yang ni saya nak bagi tahu yang permulaannya adalah di sini akan ada 5 kolom. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana setiap kolom itu mewakili setiap hari. Kita ada 5 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ia mewakili 5 hari lah. Kelima, 5 row ni lah, 5 row. Setiap row ni dia akan mewakili setiap hari. Contoh kalau untuk bahagian ini, hari Ahad. Yang kita tengok kat sini, okey, cuba cikgu perhatikan di bawah ni ada button Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, mereka memulakan dengan hari Ahad sebab dia orang dekat Terengganu. Okey, tak apa, kita boleh ubah ikut kita, tak ada masalah. Kita akan mulakan dengan Isnin betul. So bila nak mulakan dengan hari Isnin, kita jangan mulakan di depan. Kita jangan ubah di depan, kita kena ubah melalui button di belakang. Kalau kita rename ataupun kita ubah nama hari di depan, dia akan bertindih. So saya nak ubah kat depan ni Isnin, Selasa, Rabu, hari Khamis. Di belakang ni lah, cikgu hanya pergi right click saja.
right click, okey sorry, left click ni, okey cikgu akan rename saja, letak saja Jumaat. Okey. Kemudian kat depan tu Rabu tu ganti saja, rename saja dengan hari Khamis. Okey, kemudian sebelum tu pun rename sahaja, setiap button tu hanya rename. Right click je, rename and then rename saja ikut hari yang kita nak. Jangan slow sikit saya punya ni. Online dia slow sikit. Okey, Rabu. Okey, kat depan ni kita ganti dengan hari Selasa. Okey, kemudian baru kat depan ni kita akan dapat hari Isnin. Okey, kejap ya. Okey, dah. Okey, sekarang dah siap. Kita hanya tukar dia punya button ni kepada hari yang kita nak, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, kalau cikgu nampak di depan ini ada menu. Apa-apa pun yang hari ini menunjukkan hari yang perlu kita key in rancangan mengajar mengikut hari lah, sebab nama pun RPH, rancangan pengajaran harian kan. So Isnin sampai Jumaat. Sebelum saya sentuh bagaimana kita nak isi bagi setiap peringkat hari ini, saya akan sentuh dulu mengenai menu ni lah. Okey, pergi klik bahagian menu. Okey, depan ni kita dah ubah, boleh ubah banner lah apa semua. Okey, kalau kat depan ni kalau kita nak isi kan. Okey, contoh. Okey, ini tak ubah lagi ni, yang warna biru ni kita kena ubah ikut kesesuaian. Cikgu nak mulakan hari apa minggu depan. Katakanlah cikgu nak mula hari apa? Hari Isnin. Okey, hari Isnin. Katakanlah 16 bulan. So bila cikgu dah ubah kat sini, automatik kat atas ni pun dah ubah Isnin. Ikut pada yang tarikh yang cikgu ubah tu lah. Isnin, and then dia akan datang bawah tu Selasa, Rabu, Khamis dan seterusnya lah. Okey, sini pun cikgu dah ubah. Okey, dah ubah semua, tak apa, dia punya hari pun dah ubah. Okey, kita pergi bahagian menu. Okey, sebelum kita nak isi kita punya rancangan mengajar, cikgu kena tengoklah kelas yang perlu kita key in. Kelas apa yang kita masuk, waktu buku apa kita masuk, subjek apa kita mengajar. Kita perlu clarify apa benda kita perlu isi kat sini. Okey, di sini kita tak ada lagi kelas apa yang kita nak mengajar sebab kita tak key in apa lagi. Masa pun tak tentu. So kita tak nak waktu ni, kita nak ubah waktu sekolah kita. So benda ni contoh, kalau subjek pun yang ada sekarang ni banyak sangat geografi, mudah. Ada subjek yang kita tak perlukan pun semua ada. So bila banyak dia akan jadi kadang-kadang jadi serabut sikit. So kita boleh delete subjek yang kita tak nak. Okay, cara dia kita nak setting semua ni. Okay, kita nak tetapkan masa, nak tetapkan kelas, subjek semua, kita pergi kepada bahagian data. Okay. Cikgu klik saja dekat ujung tu ada data. Okay, sebelah dia di SKP. Kita pergi bahagian data dulu. Okay, yang kalau cikgu perasan tadi menu kat depan tu ada kelas kan, nak klik kelas mana. Okay, kita kena namakan kelas kita dulu. Macam sekolah saya, contoh sekolah cikgu lah. Katakanlah tingkatan 1 kan, tingkatan apa? Tingkatan 1 mana? Okay, cikgu rename saja kat situ. Cikgu hanya edit saja. Satu bestari katakan. Tingkatan 1 bestari. Satu cemerlang katakan. So cikgu rename, okay, nak masuk tingkatan 2, masuk saja 2 amanah. Seterusnya sampailah tingkatan 6. Ini pun boleh delete apa semua yang tak diperlukan boleh delete. Mudah saja cikgu rename daripada tingkatan 1 semua sampai ataupun sehingga tingkatan 6 yang ada di sekolah cikgu lah. Okey, yang tu kelas cikgu dah setting siap-siap untuk sekolah cikgu. Kemudian dari segi masa terpulang kat sini pun boleh ubah. Kalau cikgu takkan mula dengan 7 suku kan, mesti kalau sekolah saya start dengan 7.40, so saya ubah kat situ 7.40 pagi. Okey, cikgu ubah saja. Okey, 7.40 pagi, kita setiap waktu tu dia akan ada selama setengah jam ataupun 30 minit lah. 7.40 sehingga kalau sekolah saya 8.10. Edit saja kat situ ikut sistem sekolah cikgu punya lah sampai cikgu key in sampai habis. Cikgu boleh ubah di sini. Okey, kelas, masa boleh ubah. Okey, di sini tarikh pun boleh ubah. Cikgu katakanlah cikgu nak mulakan pada minggu depan. Tak apa, cikgu edit saja di sini. Ubah saja. Ini mingguan. Okey, contoh kat sini. M1 ni adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Okey, kalau minggu ni, kalau sekolah saya minggu ke-26 tak silap kot.
Okay, so kami dah sampai minggu ke-26. Kalau cikgu baru nak mula, cikgu boleh letaklah. Mungkin minggu depan minggu ke-27. Tak kisah, cikgu letak saja, ubah kat bahagian minggu dengan tarikh. Okey, yang ni tema untuk mingguan dah ditetapkan, cikgu tak perlu ubah. Kalau nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Cuma untuk bahagian di sini, bahagian semua-semua ni, cikgu tak perlu ubah. Sebab dah ditetapkan, dia orang dah di sana, dia orang dah update, dah buat sistem dah up to date, dah mengikut DSKP yang terkini. Cikgu tak perlu ubah. Okey? Okey, yang tu first dah siap, kelas, masa, tarikh, minggu semua dah siap. Okey, sekarang ni kita pergi kepada DSKP. Okey. Klik pada DSKP. Tujuan kita pergi pada DSKP ni adalah untuk kita select ataupun kita nak pilih subjek yang kita nak sahaja untuk diguna pakai di peringkat sekolah. Okey, contoh yang ada dalam sistem ni semua termasuk semua bahasa. Bahasa Cina, bahasa Kadazan, Iban semua dah. Benda tu semua kita tak nak. Okey, benda yang kita tak nak kita nak buang. So kita nak pilih subjek yang kita nak saja. Secara dia, cikgu klik pada DSKP tu and then klik pada 3 line kat atas ni. Okey, ada subjek kat atas tu, saya besarkan sikit. Okay, mungkin cikgu nampak kot. Ada 3 line kat atas ni, cikgu klik saja. Okay. Bila cikgu klik, cikgu akan nampak ada paparan sebeginilah. Okay. Okay, cikgu scroll down sikit. Okay, sampai ke bawah. Okay, kat bawah semua ni ada tanda tik-tik. Maksud dia bila tik ni, semua subjek yang ada dalam RPH tu lah. Okay, sekarang ni kita kena untick bagi subjek yang diperlukan. Okay, contoh macam sekolah saya lah. Contoh saya buat untuk sekolah saya perlukan bahasa, ADMAT lah, Additional Mathematics, sekolah cikgu ada kan. So benda ni cikgu nak, subjek ni cikgu nak. Cikgu hanya untick saja. Okay, untick. Bila cikgu untick bermaksud yang tu yang cikgu nak, subjek tu yang cikgu nak letak di sekolah cikgu. Okay, ADMAT, saya untick. Lagi, contoh lagi, asas multimedia pun untick sebab saya nak. Okay, contoh. Okay, bahasa Cina ni tak nak, that's why kita tak nak untick. Okay, contoh, banyak sangat. Okay, bahasa Melayu mestilah kita nak kan. Okay, untick dia. Okay, contohlah 3 subjek yang saya nak. Okay, cikgu pilihlah dalam berapa subjek yang cikgu nak and then cikgu pergi scroll kat bawah sekali, akan ada button OK. Cikgu tekan OK sahaja. Okay, alright. Boleh dapat ke? Saya harap boleh dapat ke no? Okay. Okay, selepas itu, kalau cikgu perasan, di atas ini ada satu petak kelabu. Di A1. Ni A1 kat atas, di bawah tu. Cikgu klik dekat petak ini. Okay, cikgu klik pada petak ni. Petak kelabu ni. Okay, petak kelabu kosong penjuru kiri atas tu, cikgu klik. Okay, bila once cikgu dah klik, bermaksud cikgu akan delete subjek yang tidak diperlukan. Okay, bila cikgu klik, cikgu klik, akan ada paparan biru ni, bermaksud inilah subjek yang kita tak nak sebenarnya. So, apa yang cikgu kena buat, cikgu tekan delete sahaja. Delete. Dia akan ambil masa sikit lah untuk dia nak delete sebab terlalu banyak subjek dalam dalam yang page ni. Okay, baru dia keluar kosong kat situ sebab saya dah tekan delete. Cuma ambil masa sikit lah. Okay, bermaksud dah zero subjek yang tak diperlukan tu dah tak ada. Yang tinggal subjek yang kita pilih. Macam tadi saya hanya pilih 3 subjek je kan. Okay, macam mana kita nak tengok kita pilih subjek tu? Okay, cikgu check balik, pergi pada antena ni dekat tempat yang sama tadi, klik dekat situ. Okay, dia akan keluar paparan yang sama macam tadi. Okay, dia akan keluar subjek yang dipilih sahaja, iaitu tadi saya pilih Additional Mathematics, Asas Multimedia, and then Bahasa Melayu. So 3 subjek ni yang dah dipilih saya kan. So cikgu dan cikgu pun boleh sort A to Z. Tak ada masalah. Sort sahaja A to Z, senang, nanti dia akan datanglah nanti. Dia akan paparkan mengikut A to Z. Okay, saya buat sekali lagi. Sort A to Z, okay. And then cikgu tekan OK sahaja. Nanti dia akan paparkan subjek, senarai subjek tu lah. Kena select all. Kena select all lah. Lupa nak ni. Okay, select all, sorry, okay. Lepas tu tekan OK sahaja. Nanti dia akan papar, dia akan keluarlah kat situ. Dia ambil masa sikit.
kena ulang sort A to Z. Mungkin kena dia pergi sort A to Z rasanya ni. Okey, baru keluar. Okey, cikgu boleh tekan sort A to Z. Baru dia akan keluar. Kat sini kalau cikgu nampak dia ambil masa sikit untuk dia keluar. Okey, ini adalah subjek yang cikgu nak. Semua ada dalam DSKP. Semua DSKP bagi subjek yang kita pilih tu adalah up to date. Cikgu tak perlu risaulah. Okey, semua ni dah ada kat sini. So semua kita dah setting, kelas, apa lagi masa pun dah setting, subjek pun dah kita pilih. So kita pergi back to menu balik kat depan, pergi balik pada kat depan tu menu ni. Okey, peringkat pertama kita kena isilah. Sebelum kita nak isi dalam template, kita kena pergi bahagian setting di bahagian menu. Kita kena set lah waktu kita mengajar tu. Contoh hari Isnin, ikut jadual waktu masing-masing lah. Okey, kalau saya contoh kalau jadual waktu saya mengajar hari Isnin ni ada 2 waktu. So saya akan ambil contoh satu amanah saya mengajar 7.45 katakanlah 8 suku sampai 8.45. Okey, satu masa saya ajar bahasa Melayu 3/3. Saya ada 2 masa. Kalau ada 2 waktu pada hari Isnin, maka kita kena isi 2 waktu. Kena isi 2 kali lah. Okey, ini satu kelas saya ajar bahasa Melayu. Okey, seterusnya saya akan ada 2 waktu. So kena isi lagi satu lah. Saya ajar satu cemerlang ikut jadual cikgu sendirilah. And then 10.45 katakan. 11 suku. Okey, saya ajar subjek additional, Max. Okey, tingkatan tingkatan 5 katakan. Okey. So ini adalah depends pada kita punya jadual waktu lah. Kalau cikgu ada jadual waktu ada 4 jadual waktu, maka cikgu kena isi 4 jadual waktu pada hari Isnin. Terpulanglah ikut jadual waktu sendiri masing-masing. Okey, isi juga pada hari Selasa, sama juga step dia. Okey, cuma hari ini yang ni adalah row untuk bahagian hari Isnin. Okey, pada hari Selasa ni cikgu isi benda yang sama. Okey, semua ni adalah merujuk kepada jadual waktu cikgu sendiri. Okey, hari Khamis pun cikgu isi, hari Jumaat pun cikgu isi macam biasa. Okay, saya tunjuk contoh pada hari Isnin sajalah. Okay, once cikgu dah setting kat sini, dah isi pada hari Isnin, okay, cikgu dah isi 2 kali ataupun 2 waktu, cikgu klik pada hari Isnin ni. Okay, cikgu klik pada hari Isnin, okay, kita tengok balik. Benda yang cikgu dah isi, okay, waktu ataupun kelas yang cikgu dah isi di bahagian menu tadi, dia akan keluar di paparan atas ni. Okay, satu amanah tadi saya isi 8 suku sampai 8.45. Okay, subjek apa bahasa Melayu 3/3. Dia dah tulis siap-siap sebab kita dah isi bahagian menu. Okay, kalau kat sini cikgu nampak dia ada pilihan ikut terpulang. Okay, kat sini kehadiran. Kalau sekolah saya letak kehadiran lah. Berapa orang murid ada daripada berapa jumlah murid lah. Okay, yang ni bahagian template yang cikgu perlu isi. Saya kecilkan sikit. Okay, ini baru satu template. Macam biasalah dalam buku rekod tu yang kita dah isi sebelum ni macam ni lah. Sama juga paparan, cuma dia dalam bentuk digital. Okey, yang ni satu template atau template mengajar bagi satu kelas, satu waktu. Kemudian tadi satu cemerlang pun saya dah isi. Sama juga letak kehadiran. Okey, yang ni semua dah terisi mengikut menu tadilah kita dah masukkan. Okey. Contoh kalau kat atas ni kan saya ngajar bahasa Melayu. Okey, ini adalah tema-tema ataupun topik bahasa Melayu yang cikgu tu akan ajar. Dia akan ikut tingkatan 3, maka dia punya topik ataupun tema bagi tingkatan 3 pun akan keluar automatik. Semua dah dah siap dah. Cikgu hanya pilih saja, klik saja. Contoh cikgu nak ajar sains dan teknologi, okay, cikgu pilih dan dia akan keluar. Ini kat sini ada kemahiran dia. Kemahiran apa cikgu nak ajar? Berjalan kaki, okey, cikgu pilih berjalan kaki. Dan standard kandungan, cikgu pilih saja. Oh, dia akan keluar tingkah laku berjalan kaki. Mungkin kat sini kebetulan ada satu sahaja standard kandungan. Kadang-kadang tu ada 2 atau 3 kan, 4.1, 4.2. Pilih saja yang mana cikgu nak. Okey, standard pembelajaran pun sama. Okay, kat sini banyak. 4.11 sampai 4.15. Cikgu pilih yang mana. Okey, katakanlah cikgu nak ajar 4.1.4. Okey, cikgu klik saja. Benda tu klik saja. Dia akan keluar. Cuma untuk bahagian objektif pembelajaran, cikgu kena type sendiri. Objektif sila type sendirilah. Selalunya dia ikut pada standard pembelajaran kita lah. Okey, ini cikgu type sendiri dan kriteria kejayaan pun cikgu type sendiri. Okey, kriteria kejayaan ni bermaksud
macam mana kita nak kata dia berjaya menguasai topik yang kita mengajar. Kalau saya, mungkin contohlah, murid dapat menjawab 4 soalan daripada 5 soalan yang diberi. Itu kriteria kejayaan dia. Cikgu tulis je lah, type je lah kat situ. Ini kriteria kejayaan. Objektif dah. Aktiviti pun cikgu type sendiri. Terpulang ikut aktiviti cikgu sendiri. Guru memulakan set induksi dengan menayangkan apa video bla 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 kan. Cikgu type je apa aktiviti yang cikgu buat. EMK apa semua cikgu boleh isi. Yang ni button barulah, sebelum ni tak ada. Sekarang ni dia baru ada. Cikgu isi ikut EMK apa yang sesuai. Nilai-nilai murni yang ni semua dah ada. Cikgu pilih sahaja. Nilai murni, bertanggungjawab. Cikgu isi saja BBM apa yang ikut kesesuaian lah. Kalau tak sesuai, tak ada dalam pilihan drop down ni, cikgu boleh type sendiri. Contoh macam video YouTube. Cikgu type je. Cikgu type je video YouTube katakan. Type, dah. Kalau tak boleh, cikgu type sahaja. Kemahiran berfikir, menyusun, mengkelaskan, tak kisahlah mengkelaskan ke apa kan, ikut kesesuaian. Semua ni pun sama ikut kesesuaian. Alat pemikiran, thinking tools. Time pressure ke apa kan. Bertulis macam mana? Penilaian ataupun pentaksiran. Kat sini ada 3 kolom. Bertulis, lisan, pemerhatian. Bertulis ni contoh cikgu bagi apa, latihan bertulis, tak kisahlah ujian bertulis. Cikgu klik saja. Lisan, macam mana cikgu berinteraksi, macam mana cikgu buat penilaian berasaskan lisan. Soal jawab, bahasan ke apa, perbincangan ke apa, contoh perbincangan. Pemerhatian. Pemerhatian cikgu letaklah yang mana ikut kesesuaian. Semua ni dah ada, tak ada masalah. So dah selesai. Contoh dekat sini, ruang sini, refleksi dan impact. Yang ni cikgu perlu isi macam biasalah selepas kita mengajar kan. Bila cikgu dah isi contoh objektif pembelajaran, contohlah saya letak kat sini, copy je. Ini contohlah kalau objektif. Contoh lah. Objektif untuk supaya murid dapat menjelaskan faktor menghalang penglihatan. Di mana bila once cikgu dah isi objektif kat sini, dia akan keluar automatik kat sini. Di bahagian refleksi. Dia akan keluar objektif kat sebelah kanan ni. Di mana kita perlu isi refleksilah berapa murid yang menguasai pembelajaran kita pada hari itu, pengajaran kita pada hari itu. Contoh kalau ikut kepuasan kita mengajar, kita boleh nampak lah berapa orang boleh menguasai. Contoh daripada berapa orang murid, katakanlah 20 orang murid, dalam kelas tu ada 20 orang murid ataupun pelajar, kalau sekolah menengah pelajar lah kan. Contoh yang dapat menguasai pada hari itu katakanlah 18 orang, 18 daripada 20. So cikgu letak sahajalah dia punya angka kat situ. And then pemulihan. Kalau kat sini dia kurang 2 kan, maksud 2 per 20, 2 lagi tu tidak menguasai. Maksud kita boleh letakkan di bahagian pemulihan. So letak saja 2 daripada 20 orang pelajar. Daripada situ pemulihan, cikgu boleh letaklah pemulihan, aktiviti pemulihan macam mana cikgu bagi kat dia orang tu. Cikgu bagi apa latih to be. Latih to be tambahan, tak kisah. Cikgu boleh letakkan aktiviti untuk pemulihan bagi murid ataupun pelajar tersebut lah. Pengayaan pun sama. Apa aktiviti pengayaan yang cikgu berikan? Semua ni mungkin sama dalam buku rekod. Yang ni adalah template yang cikgu boleh isi lah. Ni baru satu waktu. Cara pengisiannya sebegitu. Ini untuk kelas yang kedua kita masuk mengajar 1 cemerlang. Cara dia tetap sama. Kalau Maths, maka dia akan keluar topik Maths dia akan keluar. Dia ikut pada subjek yang cikgu pilih. Semua automatik dia akan keluar drop down tu. Cikgu pilih saja. Statistik, stat. Cikgu pilih statistik. Dan cikgu isi macam biasalah. Mengikut apa yang tadi saya dah terangkan kat sini, sama saja. Harap cikgu faham lah. Yang ni pada hari Isnin. Dan seterusnya cikgu perlu isi pada hari Selasa. Dan kemudian pada hari Rabu. Dah habis hari Rabu, hari Khamis. Contoh, bila cikgu nak kena isi untuk setiap hari ni, pastikan untuk hari Khamis ni kan, contoh kan cikgu nak tulis hari Khamis, nak jangan mengajar pada hari Khamis, tapi cikgu nampak kosong. Pasal apa dia kosong? Sebab cikgu tak tulis lagi bahagian kat depan menu ni. Bermaksud pada hari Khamis tu, kita nak buat hari Khamis punya template tu, cikgu perlu letak ataupun setting di bahagian depan ni dulu, bahagian menu dulu. Ikut jadual waktu cikgu. Kalau cikgu ajar subjek Maths dengan BM, maka cikgu tulis ataupun type lah di sini. Barulah dia akan keluar di template pada hari Khamis. Kalau cikgu tak isi apa-apa, maka kosong lah kat sini sebab cikgu tak isi kat depan menu. Pastikan cikgu isi kat depan menu, baru cikgu boleh isi dekat template. Rancangan mengajar cikgu lah.
So sampai hari Jumaat dan seterusnya. Okey, harap jelas lah. Okey. Okey, yang kat atas ni M27 ni dia mengikut minggu yang kita dah key in di bahagian data tadi. Cikgu dah tetapkan kan minggu apa cikgu dah mula 26 ke 25, dia akan ikut, dia akan keluar automatik kat sini. Okey. Mungkin sekarang ni sudah terang dah semua. Setiap hari cikgu perlu isi semua dah. Cikgu perlu isi sampai bila Isnin sampai Jumaat. Bila dia sama macam buku rekod. Kita kena isi Isnin sampai Jumaat. Ini kita hantar pada guru besar kan, pada pentadbir. Sama juga. Okay, bila kita dah habis isi daripada hari Isnin, dari Isnin sampai Jumaat, and then dah habis, kita kena hantar kepada pentadbir. Tapi cara penghantaran dia secara online lah, secara ni lah. Kata apa, menggunakan platform Google Classroom lah. Sekejap ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak hantar dia punya template ni. Okay. Alright. Saya rasa jelas kot kat sini template-template ni. Okay, dah siap dah semua? Okay, ini tugas ni mungkin cikgu ICT yang akan buat lah. Okay, ataupun admin. Admin ni daripada pihak pentadbir termasuk cikgu ICT ke kan. Okay, dah siap template ni and then kita nak hantar kepada semua orang guru di sekolah kita. Dia main dah step kedua. Okay, template dah siap. Okay, kita nak hantar kepada guru-guru sekolah kita. Cara dia adalah cikgu perlu pergi ke laman web D5. Okay, cikgu saya rasa pasti lah cikgu semua dah familiar sangat dengan D5 kan, laman web D5. Okay, kalau tak ada, mungkin saya akan letak di bahagian chat. Okay. Okay, yang tu adalah laman web D5 lah untuk kita nak hantar tugasan rancangan mengajar ni kepada guru-guru kita. Okay, cikgu klik dekat sites Google tu, bermaksud kita nak pergi ke laman web D5 lah. Right. Okay, saya buka laman web D5 apa? D5. Okay. Masuk saja. Okay, dia akan keluar paparan D5 ni. Alright. Cikgu dah biasa masuk and then cikgu lock keluar dululah, takut apa email-email sebelum ni yang Tak ada suara ke? Dia hang tu. Ni dengar. Saya rasa Cikgu Bazura dah terlock keluar. Tadi jadi dia kena log in semula. Jadi kita bagi masa sedikit dekat beliau untuk log in semula. Jadi sabar ya. Okey,
Saya buka kepada soalan dulu. Ada tak sebarang soalan setakat ini? Ada cikgu yang ada soalan? Setakat template tadi? Cikgu, saya nak tanya, template tu ada auto save Ya. ke atau dia kita kena save? Kita tak perlu save sebab Google Sheet ni auto save. Apa yang kita buat semua ni dia auto save. Dia akan save dalam drive sendiri. Jadi tak payah tekan, tak ada button save pun. Dia tak macam Excel, tetapi Google Sheet ni dia auto save. So every week kena update dia punya ni lah, subjek, kelas apa tu semua, atau kita buat sekali Ya. saja? Daily lah. Kalau daily boleh, kalau weekly ini bergantung kepada iklim sekolah masing-masing ya. Kalau guru besar dia nak kita sediakan RPH ni sebelum ke kelas, jadi kita kena dah ready dah dengan ERPH ni sebelum kita ke kelas lah. Jadi bergantung kepada sekolah masing-masing lah. Cikgu nak tumpang tanya. Ya. Pernah tak ada college professional yang menggunakan template baru ni? Dalam pilihan menu tu ada tak subjek-subjek? Ada tak pilihan-pilihan subjek untuk college professional? Sebab dalam pelajaran kami kan berbeza sikit. Ya. College vocational ni dia menggunakan sukatan pelajaran. Saya tak berapa pasti. Kami ada sukatan pelajaran memang sangat berbeza lah kan. Jadi nak tahu dalam template ni pernah tak ada mana-mana KV yang dah menggunakannya. Jadi dia dah masukkanlah sukatan pelajaran dan sebagainya dalam template dia tu. Setahu saya yang sekolah menengah, yang sekolah rendah dengan pra sahaja ada dalam template tersebut. Jadi saya tidak pasti, mungkin saya boleh dapatkan info nanti berkaitan dengan college vocational. Memang saya tak ada info lah berkaitan dengan college vocational. Yang saya pasti sekolah rendah, sekolah menengah dengan pra sekolah saja. Okey, terima kasih ya. Saya tak ada info macam college vocational ni. Okey, terima kasih. Okey. Iris, saya nak tanya. Yes. Itu tadi penceramah kata admin kena buat apa? Itu bahagian admin dia kena buat sesuatu dulu, lepas tu baru diserahkan kepada cikgu ke atau macam mana? Admin kerja dia kena sediakan template. Kalau mengikut mengikut keputusan sekolah lah. Okay, kalau nak disediakan satu template, sebab kita nak sediakan satu template yang standard lah bagi semua cikgu untuk isi kan. Jadi kita kena sediakan template dahulu sebelum kita nak assign kepada semua guru dalam sekolah. Jadi sebagai admin dia kena copy satu template tu kalau nak guna. Kalau tak nak guna pun itu bergantung kepada sekolah masing-masing lah. Okay, ini cadangan template yang digunakan saya rasa kebanyakan sekolah lah, terutama di negeri Terengganu, pelopor, pelopor. Okey, terima kasih. Jelas ke? Okey. Okay, ya. Cikgu, saya nak tanya lagi satu. Macam mana dilaksanakan di sekolah cikgu? Adakah admin sentiasa ubah template tu untuk cikgu-cikgu atau cikgu mengajar cikgu-cikgu dan cikgu-cikgu mengajar ubah template tu setiap minggu? Okey. Ini mengikut situasi sekolah saya lah. Admin yang akan sediakan template setiap minggu lah untuk memudahkan kerja semua cikgu lah. Sebab bukan ada juga dalam kalangan cikgu yang tak berapa nak tahu nak ubah sesuai template tu kan. Jadi admin yang akan sediakan template
untuk setiap cikgu mengikut minggu lah. Minggu yang kalau minggu 27, admin akan sediakan template tu. Ada juga sekolah dia macam dia bagi template tu dekat cikgu dan terpulang kepada cikgu tu, sebab cikgu tu dalam Google Classroom tu mereka boleh attach, create ataupun add file tertentu. Jadi ini bergantung kepada sekolah. Kalau sekolah saya, sekolah SK Sungai Nibong, admin akan menyediakan template setiap minggu. Jelas ke perlu penjelasan? Okey, jelas. Satu ini adalah sheet kan, Google Sheet. Jadi kita tak boleh copy paste. Copy paste Dalam kalau kita right hand click dan tekan save. Macam cikgu kata dia tiap-tiap minggu cikgu copy, cikgu buat untuk cikgu-cikgu lain kan. Jadi kalau cikgu dah sediakan satu Google Sheet untuk setiap guru dalam satu drive, okey, cikgu buat dalam folder kan. Cikgu tak boleh copy setiap minggu ke? Saya cuma sediakan satu template sahaja dan Google Classroom dia akan sediakan setiap kopi tu untuk semua guru yang saya assign tu. Nanti Cikgu Baizura dia akan terangkan secara detail lagi pelaksanaan Google Classroom ni, sebab setiap cikgu akan dapat template tu dengan nama dia, nama cikgu tu. Kita sedang menunggu Cikgu Baizura. Okey, terima kasih. Okay. Dari segi pemantauan macam mana je? Dari segi pemantauan, itu akan dilakukan oleh pihak pentadbir menerusi Google Classroom. Jadi mungkin saya nak teruskan ke cikgu. Teruskan sebab sementara menunggu beliau kan, Cikgu Baizura kan. Okey, saya teruskan lah. Okey, ini paparan admin. Okey, sebagai admin sekolah kita kena tahu beberapa paparan yang penting. Salah satunya ialah konsol admin. Ada tak dalam kalangan ni yang nak tahu secara detail untuk menguruskan admin ni? Ke tak perlu, saya teruskan kepada Google Classroom sahaja, di mana kita boleh download semua ID MOE di sini.
Kalau tak ada, saya teruskan. Perlu. Okey. Sepintas lalu lah, sepintas lalu. Tak perlu Baik. detail sangat. Okey. Lebih pada pengguna aja kan? Ya. Okey. Melalui paparan Google Admin ni, kita boleh download users lah. Di sini kita boleh download users untuk sekolah. Satu sekolah termasuk ID guru dan murid. Jadi yang terkini kita dapat yang ada 8 ID baharu tu lah untuk Google, untuk admin kan, untuk sekolah. Okey, di sini dia akan tunjukkan di sini bila dia dah download, kita akan masuk dalam drive sekolah lah. Okey, jadi dia duk pusing lagi. Saya rasa dia ambil masa. Jadi kita mungkin dalam masa ni saya ada kekangan. Okey, tak apa. Saya cuba masuk dalam drive sekolah. Okey, semua nampak drive sekolah. Okey, ini yang saya download tadi. Ini ialah satu list yang mengandungi semua ID MOE pengguna di sekolah masing-masing. Okey, termasuk murid, termasuk guru, termasuk 5 ID, temporary ID yang temporary ID lah. Okey, yang sementara tu. Okey, semua ni cikgu boleh dapatkan di sini lah. Okey, itu sepintas lalu. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan bagaimana kita nak wujudkan satu Google Classroom lah untuk semua cikgu. Okey, sana. Okey. Cikgu nampak ya. Yang ni Google Classroom sekolah saya. Yang ni saya terpaksa archive dulu sebab semalam kami cuba sahaja. Okey. Di sini bagaimana kita nak create satu Google Classroom, cikgu, saya rasa cikgu dah tahu. Okey, saya cuma lalu cepatlah. Create class. Okey, di sini kita boleh namakan mungkin SMK Seri Bayu. Contohlah. Okay, jangan lupa tahun supaya kita tak keliru pula dengan tahun depan. Kita nak guna lagi untuk tahun depan, mungkin kita namakan 2022. So kita create. Okay, tunggu. Okey dah. Bila dah, kita kena setting dulu. Kita kena siap-siap dulu supaya kita dapat tengok nanti untuk markah. Sebelah sini ada stream, classwork, paper dengan marks. Kalau cikgu dah familiar dengan pemberian assignment dekat murid, saya rasa cikgu dah tahu kan. So, class setting ni kita pergi dekat bawah sekali sebab kita nak tunjukkan markah. Jadi kita kena untuk sekolah saya pilih total points lah. Okay, kami nak tunjukkan total points. Ini markah purata. Jadi mengikut minggu nanti. So show overall mark to students. Ya. Ini kena diaktifkan bunyi. So saya kasih. Okay, dah siap benda ni? Okay, so kita akan ke people. Okay. Okay, ini teachers ni sebenarnya terdiri satu kena admin sekolah. Kalau guru ICT yang sediakan template tu dia kena ada akses untuk admin sekolah, dia kena tahu lah. Okay, dia salah seorang admin. Okay, kita juga boleh tambah nama guru besar, nama pengetua ataupun PK yang nak menderap.
Ini terpulang kepada sekolah masing-masing ya. Jadi di sini dah siap. Okey. Teachers ni kita tahu bilangan maksimum dia adalah 20 orang ya. Okey, untuk students kita boleh add, inilah nama-nama guru. Jadi tadi kita dah ada satu list kan, kita dah download list tu. Jadi kita boleh paste sahaja dekat sini. Jadi di sini saya akan gunakan email saya lah. Okey. Kita punya Cikgu Baizura dah hilangkan diri ke? Okay. Jadi saya akan paste satu di sini. Invite lah. Untuk invite semua guru di sekolah. Okay. Di sini dia masih dalam kelabu sebab dia invited sahaja. Nanti saya akan masuk melalui akaun saya. Jadi nanti saya akan tengok macam mana saya menerima template yang saya telah buat tadi lah. Okay. Siap? Markah dah siap? Okey, classwork pula. Bagaimana admin dia nak bagi assignment, create assignment. Jadi di sini tambah butang ni kita create assignment. Okey, title ni terpulang kepada ni untuk namakan, mungkin namakan minggu 27 contoh. Okey, instruction bagilah. Jadi saya nak assign template yang telah saya siapkan tadi. So dia akan berada dalam drive sekolah. Okay, eBRAM SMK3. Dia akan wujud dalam recent. Kalau kita buat dah ni baru saja. Kalau tak kita search dalam My Drive sahaja. Jadi ini yang dah siap. So saya akan insert. Jadi pastikan semua tarikh tu betul, data. Kalau tak betul kita kena nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak buang. Okay. Students can view the file, jangan, sebab ini untuk students tengok sahaja tapi tak boleh buat apa, cikgu tak boleh buat apa. Students can edit the file. Kalau semua nak edit file yang sama pun tak boleh juga. Kan? 50 orang nak edit satu file yang sama. Ini tak logik. Jadi kita kena make a copy for each student. Ini yang betul. Kena pilih make a copy for each student. Okay. Jadi all student points terpulang juga kepada sekolah masing-masing. Sekolah kami guna 3 poin sahaja untuk ni. Jadi sekejap lagi saya akan namakan rubrik ya. Okey, due date ni bergantung kepada sekolah juga. Kalau sekolah kami SK Sungai Nibung, Guru Besar setkan setiap Sabtu, setiap Sabtu masa yang ditetapkan 23.59. Lebih seminit dah kira lewat. Ini yang kebaikan lah, salah satu kebaikan Google Classroom. 1 minit lewat dah kira, 1 saat lewat pun dah dikira lewat. Jadi semua menggunakan sistem ni, kita tak perlu mengikut manual lah. Jadi topik, kita boleh create satu topik. Kita namakan eBRAM. Okay, rubrik. Rubrik ini sebagai petunjuk untuk points yang kita bagi ni lah. So kita nak bagi rubrik, okay. Kalau saya kata 3 tu macam mana? Jadi saya kena create rubrik. Rubrik ni sebagai petunjuk lah. Okay, contoh. Untuk rubrik tersebut ialah masa penghantaran eBRAM. Jadi 3 poin. Saya nak bagi 3 poin dulu. Okay. Kalau dia hantar tepat pada masanya. Okay. Satu lagi. Kalau dia lewat, kalau cikgu hantar lewat, dia akan dapat 1 poin sahaja. Jadi saya tambah lagi. Kalau dia tak hantar langsung,
dia tidak akan mendapat sebarang markah. Tidak hantar. Okay, so saya save. Ya. Okay. Cikgu Bazura, ada tak? Okey, minta maaf internet problem tadi. Terkeluar dengan sendiri je. Tak perasan sampai GB call. Dia cakap sorang-sorang. Okey, minta maaf. Sampai mana Iris? Sampai rubrik. Dah create rubrik. Okey. Betul? Create rubrik. Cikgu Bazura nak sambung? Teruskan ke? Sampai mana tu? Create rubrik dah. Okey. Boleh assign terus kot. Nanti saya tunjukkan bahagian yang belakang marking. Okey. Right. Saya teruskan sikit lagi ya. Okey. Okey. Jadi di sini ada 3 pilihan untuk kita. Kalau assign maksudnya kita hantar terus assignment. Semua cikgu akan dapat. Kalau schedule kita jadualkan. Jadi setiap minggu tu kita akan jadualkan lah untuk penghantaran dan sampai masanya sistem akan hantar sendiri ya. So saya buat schedule dulu. Okay, saya schedule ni saya nak hantar setiap hari Ahad sebelum bermulanya sesi persekolahan pada hari Isnin lah. Jadi hari Ahad tu ini juga bergantung kepada sekolah. Saya set 12:30 malam dah boleh dapat. Jadi schedule je. Jadi sampai masanya dia akan hantar. Okey, dia akan dapat ni. Okey. Jadi dah selesai ni. Okey, macam mana saya nak menerima? Okey, ini saya belum terima lagi invitation. Jadi saya akan log out. Log out tu ada masalah kan nanti. Okey, saya akan masuk ke account ID saya lah, menggunakan ID saya. Okey, sana. Oh, ini bukan. Stop. Silap. Silap ambil. Okey. Ini bukan drive saya. Ini drive sekolah lagi ya. Silap Ustaz. Stop. Ustaz Dui, my drive. Okey. Ini merupakan drive saya. Jadi saya akan masuk Google Classroom. Okey, saya kena terima dulu
Macam setiap guru di sekolah tu yang nak join ni dia kena masuk dulu mengikut ni invitation yang diberikan. Jadi kita kena tekan join lah. Okay, kalau kita tak join, kita takkan dapat template tu. Okay. Tadi saya tak assign. Start. Saya assign dulu. Edit. So saya tak boleh dah schedule, saya nak dapat sekarang juga. Jadi saya assign. Siap. Dah siap assign. Refresh. Okay, saya akan dapat minggu 27. Jadi, view assignment. Okay, di sini saya akan tekan masuk. Ini setiap orang guru, setiap cikgu akan dapat. Okay, ini template yang saya dapatlah untuk saya sendiri. Jadi tukar nama di sini. Okay, dan siap dah semua. Sekira dah siap dah. Okay, hari Jumaat nanti dah siap dah puas hati dah. Siap dengan refleksi. Okay. Bila dah siap, saya akan turn in. Tekan button turn in. Itu sahaja. Okay. Turn in. Okay. Mungkin Cikgu Bazura nak teruskan dengan bahagian markah, pemarkahan. Silakan Cikgu Bazura. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Iris kerana telah sambung saya punya pembentangan. Okey. Maaf saya terlepas dulu. Alright. Tadi kalau kita dah diterangkan template dah selesai. Okey, template pun dah diberi kepada semua orang guru. Okey, Cikgu Iris baru je tunjuk. Okey, di mana once dah hantar, dah assign, so semua guru akan dapat template tersebut. Okey, dan Cikgu Iris pun dah tengok. So maksudnya Cikgu Iris mewakili guru tu, dia akan buka dan dia akan terima accept invitation, and then daripada situ dia akan dapat template. Okey, daripada situ dia akan edit, cikgu tu akan edit Isnin sampai Jumaat. Okey, di sini saya nak tekankan penulisan ERPH sebelum kita nak hantar, kita kena pastikan kita kena tulis dari hari Isnin sehingga hari Jumaat. Okey, saya nak tekankan sehingga hari Jumaat. Alright, bila dah habis hari Jumaat, akan ada satu button turn in yang Cikgu Iris dah paparkan tadi. Macam mana nak pergi je kat depan balik and then tekan and then dia akan keluar je button kat atas tu turn in. Cikgu Iris pun dah tunjukkan dah. Itu cara bagi guru biasa, cikgu biasa nak hantar ataupun nak turn in ERPH lah, maka dah selesai. Okey, maka di pihak pentadbir dia akan tengok lah. Dia orang semua akan tengok guru-guru mana yang dah hantar, guru-guru mana yang belum hantar ERPH. Daripada sinilah akan berlakunya penilaian. Akan berlakunya pemantauan dari sudut pentadbir lah. Okey, saya akan tunjuk lah contoh dah. Saya akan present. Okey, baik. Ini contoh sekolah saya lah. Alright, ni katakanlah tadi kita dah buat
IBRAM, SMK Seri Bayu sama juga, ini ERPH SK Sungai Nibong. Okey, contohlah kalau saya nak tengok kat sini, minggu ni adalah minggu yang ke-25. Okey, kalau dah assign tadi, dia akan datang kat sini satu minggu je lah, iaitu minggu ke-27. Kalau cikgu nak mula minggu depan, minggu 27, maka dia akan keluar satu je kat sini, minggu 27. Kat sini dah banyak dah minggu yang kami dah guna pakai. Daripada minggu 1 sehingga minggu ke-25, maka minggu ini adalah minggu ke-25. Okey, kat sini adalah drive ataupun classroom email sekolah lah, pentadbir lah. Pentadbir boleh buka melalui email sekolah di mana dia boleh pantau guru mana yang hantar, guru mana yang tak hantar. Okey, cara dia pentadbir ataupun guru besar ataupun pengetua, okey, klik sahaja pada assignment ataupun tugasan ERPH pada minggu tersebut. Contoh minggu 25 lah, minggu ni. Okey, klik sahaja. Okey, dia akan keluar kat situ. Okey, kat sini kalau cikgu nampak akan ada handed in 3 orang yang dah hand in dia punya ERPH template. Maka 43 orang ni assign, still tak hantar lagi. So cikgu boleh nampak lah siapa yang dah handed in ni, siapa yang dah hantar dah ni. 3 orang, oh cikgu tersebut dah hantar pada minggu ni. So yang cikgu lain belum hantar lagi. So kat sini pentadbir boleh lihat lah, boleh semak siapa yang hantar, siapa yang belum hantar. Okey, yang dah hantar dia akan keluar bahagian sini lah, handed in lah. Okey, nanti macam contoh, kalau pentadbir nak tengok, pengetua nak lihat, nak pantau. Okey, kita dah set kat sini macam guru besar sekolah kami sebelum ni lah, beliau selalu memantau. Bermaksud nanti contoh kalau di UDIK kami dah tetapkan pada hari Sabtu katakan sebelum 12 malam. So beliau akan tengok pada hari Ahad contoh. So sepatutnya cikgu-cikgu dah kena hantar kan. Okey, beliau akan tengok guru mana yang hantar, guru mana yang belum hantar. And then guru mana yang tak hantar lagi akan keluarlah nama-nama tersebut di grup rasmi sekolah lah. Okey, kat situ tugas ataupun apa kerja buat oleh pentadbir lah, boleh pantau. Okey, kat situ boleh nampak. Dan dari segi itu kita boleh tahu ataupun pentadbir boleh nilai ataupun pantau siapa yang dah hantar, siapa belum hantar. Dan kalaulah guru ataupun pengetua mana-mana penurun kanan nak pantau guru-guru dia orang, contohlah Nurul Afzani, oh dia dah hantar dah. Okay, kita boleh semak dia punya template. Buka saja, klik sahaja Cikgu Afzani yang dah hantar tu kan, klik saja betul dia dah buat. Dia boleh check, guru besar ataupun pengetua boleh check betul ke buat Isnin sampai Jumaat. So tak boleh nak kenal lah orang kata kan. So pentadbir boleh check, boleh semak, oh betul dia buat Isnin, semak, oh betul. Selasa pun, Khamis pun buat, Jumaat pun buat. Okay, yang tu cikgu boleh pantau lah. Okay, pihak pentadbir boleh pantau. So kita kena hati-hatilah, guru-guru biasa kena ingatkan dia orang lah, kena pastikan buat Isnin sampai Jumaat, tak boleh buat sampai Rabu sebab pentadbir boleh cerak ataupun boleh pantau. Dia akan tengok satu-satu secara randomly lah. Okay, ini salah satu cara lah nak pantau sejauh mana cikgu tu buat rancangan mengajar. Okay, itu cara dia. Kemudian saya back to depan, kat depan balik. Okay, kalau kat depan ni kalau cikgu nampak akan ada 4 paparan, iaitu stream, tugasan yang kita dah bagi, tugasan ERPH tu, and then classwork, cara kita nak hantar ERPH lah. Kalau ikut ni, ni dah dibuat dah daripada minggu pertama sampai minggu terkini 25. Okay, cara tadi tu kita hantar macam biasa, create as assignment macam biasalah. Cikgu Haris pun dah tunjuk people macam biasa. Ini sebelum kita nak hantar tugasan template rancangan mengajar, kita kena masukkan email semua guru di bahagian students. So students ni adalah semua guru-guru di sekolah kita. Okay, cikgu-cikgu ICT boleh masukkan semua email-email cikgu sekolah sendiri lah. Okay, ni semua cikgu sekolah saya. Okay, atas ni pentadbir. Teachers ni terdiri pada pentadbir sekolah dan pentadbir Cikgu Ahmad Anwar. Okay, kemudian saya nak sentuh di bahagian marks. Okay, cikgu klik saja bahagian marks. Okay, sini ada contoh paparan dari segi pemarkahan. Okay, pemarkahan. Okay, pemarkahan kat sini, interface ni dia akan tunjuk daripada minggu pertama sehinggalah minggu yang terkini, minggu ke-25. Okay, cikgu nampak tak ada kat sini minggu. Okay, kalau minggu katakanlah minggu 12, okay, katakanlah minggu 10 ni. Okay, kita boleh nampak guru mana yang dan, kalau cikgu nampak, kalau cikgu perasan ada done late kat situ. Besarkan sikit. Okay, ada done late kat situ. Bermaksud cikgu tersebut terlepas pandang. Mungkin done late ni, kalau okay, kita dah setting tadi sebelum
jam 12 malam pada malam Sabtu, betul. Kalau cikgu lambat even sesaat ke, 2 saat ke, sistem dah assume late, lambat. Sebab kita dah set dalam sistem, bila kita dah main dengan sistem, sistem akan tentukan benda tu. So kita tak payah kata apa dah, sistem yang betul lah orang kata. Sebab kita dah set kat situ. Even 1 saat dikira lambat. Okay, cikgu kena kata apa, kena pesan pada guru-guru sekolah kita lah. Kalau boleh kena alert dari segi penghantaran. Kadang-kadang terleka macam cikgu sekolah kami lah. Sebab kalau ikutnya pada tahun lepas pada hujung tahun, guru besar ada bagi penghargaan kepada guru-guru. Mana-mana guru yang dah hantar, yang dah berjaya hantar RPH secara menepatilah on time. Mengikut waktu yang ditetapkan. Contoh kalau kat sini cikgu nampak kan, ni semua sebenarnya nama guru sekolah dan kat sini ada overall mark. Ini adalah markah purata daripada minggu pertama sehingga minggu ke-25. Sistem yang tentukan benda ni. So kalau kita lambat even sekali, even lambat dan late ni sekali je, dia akan drop terus 97.33%. So kalau kita nampak mungkin tak apa nak cantik kan, so kita kena jaga. So benda dia akan jadi macam dia akan kita akan tetapkan diri kita sendiri, kita kena disiplin. Dari segi penghantaran tu kita kena disiplin. Kalau saya disiplin dari Jumaat tu dah hantar. Saya tak nak sebab mungkin ada kita kadang-kadang lupa nak hantar. Sebab walaupun dia dah ditetapkan hari Sabtu malam, mungkin kita akan mindset kita, oh tak apalah Sabtu pagi kita buat lah. Kadang-kadang kita lupa. So saya selalu ajar diri saya, lepas dah habis kelas mengajar tu, terus saya hantar terus. Saya buat, saya hantar. Refleksi semua dah isi, hantar terus. So ini adalah paparan, markah secara kumulatif lah, secara purata lah. Okay, secara purata. Kat sini ada yang 100%, bermaksud kalau 100% ni bermaksud guru tersebut menghantar rancangan mengajar on time. Tanpa lewat, tanpa gagal. Okay, kalau kat sini dan late sekali pun dia akan drop. Sayanglah kalau pada tahun lepas guru besar dia memberi penghargaan lah kepada guru-guru beliau, di mana beliau akan memberi CJ penghargaan kepada guru-guru yang berjaya mendapat 100%. So bila kami dah terima CJ tu, rasa macam shock lah kan, rasa macam benda-benda macam best lah. So baguslah apa yang dibuat oleh guru besar ni. Okay, sebab dia akan diberi penghargaan tu dia akan rasa best. Kan? So maksudnya kalau macam 97.3 ni, sebab dia lambat satu kali tu, dia lambat sat lah. Even dia lambat berapa minit tau. 1 minit, 2 minit, sistem dah kata late terus. Sayang lah, terus 100 drop kepada 97.33. Kalau ikutkan pengalaman tahun lepas tu, ada seorang guru ni, memang kami bersama-sama berlumba akan dapat 100%, kami akan jaga. Ada seorang cikgu ni, sikit lagi lah nak habis minggu terakhir ni, dia jaga 100%, tiba-tiba lah sekali mungkin terlepas pandang. Terlepas pandang masa minggu terakhir tu, beliau tak turn in. Aduh, sayang. Bila tak turn in sekali tu, habis drop. Tu yang mungkin agak fresh lah. Daripada sini berlaku, orang kata apa, persaingan secara sihat lah. Kami berusaha nak dapat 100%. Di mana kalau ikut tahun ni, makin meningkat lah. Cikgu-cikgu pun dah mula jaga percentage tu. So ini berguna, sangat berguna bagi pihak pentadbir untuk membuat penilaian kepada guru-guru lah, dengan memberi KPI kepada guru-guru di bawah ni lah, mengikut sekolah tu lah. Okay, pihak pentadbir pengetua boleh tengok peratusan. Okay, kat sini boleh nampak. Okay, so boleh tahulah siapa yang hantar lambat, siapa yang tak hantar langsung. Kalau tak hantar langsung tu sifar lah, zero lah. Ni dia punya paparan dia. Paparan daripada minggu pertama sehingga minggu terkini, minggu ke-25. Okay. Yang ni dari segi penghantaran lah. Tadi kita dah tetapkan 3 markah penuh. Maka dia akan dapat 3 markah penuh. Kalau dan late dia akan dapat 1. Tadi kita dah tetapkan. Cikgu Huairis tadi sempat ke terang tentang pemakahan tadi? Rubrik? Ya. Dah sempat kan? Sempat. Okey, sempat. Correct. Okey, setakat itu sajalah. Mungkin kat sini yang last step, pihak pentadbir yang akan bagi penilaian kepada guru-guru di sekolah. Ni yang kelebihan yang ada lah, boleh buat penilaian kepada guru-guru di sekolah masing-masing. Okey, setakat itu saja penerangan mengenai cara pelaksanaan ERPH ataupun IBRAM di peringkat sekolah lah. Mungkin ada mana-mana guru yang ingin bertanya, mana-mana part yang tak faham ke, boleh saya ulang balik ke, tak ada masalah, saya akan terang semula lah. Okey. Saya buka soalan kepada mana-mana guru yang ingin bertanyakan soalan.
Ibu silakan. Cikgu, saya nak tanya kalau untuk guru-guru katalah pada hari tu dia bercuti ataupun dia berkursus, ada tak ruang untuk kita isi benda tu? Oh, maksudnya berkursus. Kalau macam berkursus, kalau kita pergi mana-mana kursus, contoh, untuk dalam template tersebut, katakanlah, okey, Nurul Hafzani kan. Katakanlah template Cikgu Nurul Hafzani ni, dia pergi bercuti, pergi mana-mana kursus, selalunya kami akan tulis di ruangan template tu, kami tetapkan sedia. Okay, cuma kami letakkan nama kan kat situ, contoh pada hari Senin dia pergi berkursus, Cikgu Hafzani ni pergi berkursus. Dia boleh letak kat situ pergi berkursus, kursus apa, type je kat situ kursus, kursus apa, kursus DVD katakan, tak kisah. So dia just letak kat situ and then letak pada bahagian yang tertentulah yang untuk maklumkan bahawa cikgu tersebut pergi berkursus. Right? Tapi selalunya rancangan mengajar tetap akan dibuatlah, cuma di bahagian atas tu ataupun di bahagian refleksi bawah tu akan ditulis guru telah mengikuti satu kursus di okay, itu je. Untuk ruangan kat situ yang selalu kami isilah. Template tetap sama. Template tu tetap sama mengikut yang kita dah set kat bahagian menu. Cuma template yang contoh pada hari tersebut yang kita tak dapat ikuti, yang kita tak dapat mengajar, kita tulis sikit di bahagian ruangan, mana-mana ruangan lah yang sesuai. Selalu saya akan tulis kat bahagian bawah, mungkin kat bahagian atas, macam tu. Jawab ke cikgu? Ya, okey, jelas. Ya. Lagi ada beberapa soalan ke yang mana-mana guru nak bertanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya Cikgu Fariza daripada SMK Bayu Lepas. Okey. Okey, saya ada satu soalan. Ya. Okey, untuk guru ganti, Okay, kita nak guna ID temporary tu ke ataupun guru yang dia ganti tu? Mungkin Cikgu Iris boleh jawab ke? Cikgu Iris? Okey, untuk guru ganti, sekolah kami akan bagi ID yang guru yang diganti tu untuk guru ganti itulah. Maksudnya guru ganti dia akan dapatkan ID guru yang dia ganti tu dan dia akan meneruskan RPH lah, EBRAM lah yang mengikut template yang dia dapat lah. Dia akan ambil ID dia. Maksudnya dia akan guna ID guru yang dia ganti itulah. Ya, ya. Kalau guru MyStep, ID temporary itulah. Ya. Okey, terima kasih. Okey. Ada lagi ke persoalan? Boleh cikgu kemukakan? Setakat ni ada tak Nazir datang ke SKS Sungai Nibong untuk memantau buku rekod ni? Kalau ketika Nazir datang tu kata internet tak ada, buat macam mana? Terima kasih Cikgu Rizal, saya jawab lah. Bagi pihak pasal lalu kalau Nazir datang ni dia akan jumpa pengetua dulu atau guru besar dulu lah kan. Okey, setakat ni memang tak ada lagi lawatan daripada mana-mana. Nazir pun tak ada, PPD pun tak ada. PPD ada, Tuan Haji Roland ada, JPN tak ada. Jadi persediaan dia kalau internet tak ada, saya tak boleh jawab bab tu lah. Sebab setakat yang hari ini internet belum menjadi isu lagi sepanjang kami menggunakan dia. Sebab dia tak semestinya data internet ni, dia guna telefon boleh, guna internet yang sedia ada di sekolah pun boleh. Jadi kalau internet tak ada ni maknanya satu Malaysia tak ada internet lah kot. Atau satu kawasan yang berkenaan contoh kan, itu kan. Jadi saya tak boleh jawab lah bab tak ada internet ni. Itu risiko yang memang ada risiko tapi belum pernah berlaku lagi lah setakat ni. Kalau dia kan kata comply dengan SPI tu kan. SPI tu kata boleh ditunjukkan pada bila-bila masa apabila dikendaki. Jadi bila internet ada. Tapi sebenarnya Cikgu Rizal, sebenarnya cikgu-cikgu boleh download dalam bentuk hard copy.
ataupun download dalam bentuk soft copy dalam standalone. Dia buat turun dia dalam yang tu lebih baik. Safe dalam yang tu langkah-langkah keselamatan yang boleh dicadangkan lah sebenarnya. Untuk bersedia. So, saya pun dah buat benda ni tapi dalam keadaan hati susah tu kalau faham. internet dan ketika tu Nazir sampai ke sekolah macam mana saya nak buat ni. Saya faham Cik Rizal itu. Memang itu risiko dia. Masalah bila kita bermain dengan atas talian, internet akan menjadi satu risiko yang besar sekiranya ketika dia datang, ketika itulah nak diuji dengan internet putus hubungan. Jadi setakat ni saya pesan pada guru-guru standby. Jadi insyaAllah lah, saya rasa setakat ni internet di Pulau Pinang khususnya belum lagi berlaku keadaan gitulah. Mudah-mudahan tak berlaku lah, saya harap gitulah. Cikgu Rizal lagi ya? Cikgu Rizal sekarang masih guna lagi dah yang dalam earpiece tu? Ya, kami guna. Dah lama dah, setahun dah. Masa lepas yang datang itu je kan? Setakat siapa? Nazir? Tak ada, yang datang Cikgu Rizal punya tim datang sekolah. Yang kami datang tu terus kami jalan lah. Sekarang masih Alhamdulillah. Boleh cerita sikit pengalaman guna tak? Macam mana rasa? Dari segi penggunaan tu saya rasa dari segi pemantauan, dari segi guru-guru memang sangat baik, sangat efisien, memudahkan dan dia juga mudah diakses di mana-mana termasuk di kayu nasi kandar. Alamak. Sebab yang tu Cikgu Anwar tunjuk ke saya kan? Alamak. Kita pernah jumpa betul-betul. Sampai makan di kayu boleh tunjuk Okey, jadi kita mudah pantau benda tu di mana-mana bagi pentadbir lah. Di mana-mana kita senang pantau. Cuma yang berdetik di hati tu ialah bila kalau internet tak ada, macam pejabat saya ni masalahnya ialah dia kawasan yang agak terlindung dan kerap internet putus kan. Tapi tak apalah kalau di sekolah katakan. Pada ketika itu Nazir sampai. Saya gagal menunjukkan pada ketika dia nak. Itu je. Yang lain saya rasa okey. Sangat baik. Tuan Reza, penerimaan guru je nak Tuan Reza? Semua untuk peringkat pertama ni, saya baru tahun pertama, majoriti guna ERPH. Tapi bagi guru-guru yang, terutama guru-guru yang veteran, mereka tak berapa cakap ICT, masih gunakan buku rekod. Saya order daripada MPSM itu setakat 20 buah aja untuk persediaan guru-guru yang veteran ni. Kemudian berlaku juga bila berlaku pertukaran umpamanya PK kan, dia sebagai pentadbir juga, yang tak biasa gunakan ERPH. Jadi PK gunakan buku tapi dia pantau ERP. Tak apalah, lama-lama dia kapasitikan sonok menggunakan tu. InsyaAllah. Bila dah balik dan khusus ni dia mesti okey lah. Masih Azhar, masih tak makluman. Okey, ada soalan sebelum kita tutup. Sekolah lain aku nak tanya. Hello, Assalamualaikum. Saya nak tanya untuk pengisian yang tablet tu, kita lebih baik kita buat hari by hari kan, sebab aku maksudnya kalau kita nak guna, kita nak last kali kita nak tekan turn in kan, kalau kan kita nak tunggu sampai hari Jumaat. Sebab kalau kita key in tiap-tiap hari, dia akan hilang tak? Okey, cikgu, terima kasih atas soalan. Alright, kita hanya turn in sekali je seminggu. Di mana bila kita dah isi, kita sepatutnya kena isi dan seragam mengajar Isnin sehingga hari Jumaat kena complete kan. So dia sama macam buku rekod. Kalau kita hantar buku rekod sekali saja kan pada hari Jumaat selalunya, betul? So benda yang sama di mana dah habis je hari Jumaat, dah isi refleksi semua, cikgu hanya tekan turn in saja. Once dah tekan turn in, cikgu dah hantar. Even kalau contoh cikgu dah tekan turn in sekalipun, tiba-tiba cikgu teringat, lama lupa lah nak letak refleksi pada hari Rabu contoh.
cikgu nak tarik balik boleh, tak ada masalah. Cikgu klik balik pada contoh kita dah turn in, dia akan ada satu paparan resubmit. Okey, cikgu klik pada resubmit tu balik, dia akan keluar balik dia punya perkataan turn in, tak ada masalah. Okey, cikgu boleh tarik balik, tak ada masalah. So cikgu kena isi sekali je pada patutnya selepas hari Jumaat lah, lepas dah habis rancangan mengajar. So tak perlu nak turn in setiap hari Rabu ke Khamis ke, tak, kena complete and then terus. Macam tu. Jadi kalau saya buat hari Isnin tu lengkap, so dia takkan hilang lah walaupun saya tak turn. Ya. Okey, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi persoalan daripada cikgu-cikgu? Boleh kemukakan? Satu lagi maklumat saya cerita lah. Bila kita buat dalam Google Sheet, dia bersifat automatic save. So tak ada button save. Kalau tiba-tiba tengah buat, detik padam. Tuan-tuan jangan risau. Dia akan ambil yang paling akhir kita punya tu. So dia tak ada istilah hilang sebab akaun ni akaun kita masing-masing. Tak ada awal yang boleh masuk. Sebab kita hantar by individu. Jadi selepas cukup tempoh yang ditetapkan oleh pentadbir, tuan-tuan kena hantar, pentadbir akan semak dan bila selesai pentadbir semak, dia akan return balik hasil kerja yang telah kita buat. Macam mana anak murid kita lah. So bila dapat tu template yang telah disemak lah. Jadi tuan-tuan jangan risau tentang dah buat tiba-tiba terlupa nak save, tak ada, jangan risau. Google Sheet dia akan auto save. Okey? Okey Puan. Hello Puan. Ya, saya nak tanya kalau seseorang cikgu itu dia sudah buat 5 hari punya RPH tapi tiba-tiba hari Rabu ni dia terima satu panggilan, contohnya lah dia belum terima surat, kononnya dia kena pergi mesyuarat, jadi macam mana dia nak resubmit lagi dah? Masa cikgu hari Sabtu dia sudah rancang dia akan mengajar pada hari Rabu contohnya, tapi hari Rabu itu dia tiba-tiba terima panggilan kata nak pergi mesyuarat tiba-tiba ni kan. Jadi macam mana dia nak resubmit semula kan? Kalau pada hari Rabu, so tak perlu turn in lagi kan, just dia prepare dia punya template tu, just tulis dekat bagi refleksi ke guru perlu menghadiri sekian-sekian khusus apa, and then tak perlu turn in lagi sebab tak sampai lagi hari Jumaat. Cikgu macam saya tetapkan tadi, kena isi Isnin sampai hari Jumaat, even dia pergi mana-mana khusus pada hari Rabu ke Selasa ke, tak apa, template tetap disediakan, jangan tetap disediakan, cuma macam biasalah kita akan letak komen di bahagian refleksi ke, kita hadir mana-mana khusus, tak ada masalah. Cuma dah habis semua sampai hari Jumaat, cikgu turn in terus, tak perlu nak turn in pada waktu kejadian cikgu pergi khusus, tak perlu, sekali saja pada hari Jumaat, selepas hari Jumaat itulah. Jelas ke cikgu? Okey, terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Okay. Begitu juga dengan cuti-cuti lah, CRK ke tiba-tiba kan pun boleh lah. Ya. Okey, thank you. Sama. Nak tanya sikit SK Sungai Limbung. Ya. Sebab dah 2 tahun kan, jadi tahun pertama tu dah buat, dia template tu semua dah ada. Boleh copy paste saja ke untuk tahun yang kedua? Ini saya jawab. Okey. Untuk pengetahuan semua pengetua dan guru yang ada, sebenarnya rancangan pengajaran adalah benda yang boleh di copy paste. Tetapi kena ingat, bila admin dah hantar template, dia tak boleh upload template yang telah sedia. Dia kena guna paste dalam template yang sedia ada. Itu saja yang kita kawal. Rancangan tak ada masalah. Yang membezakan adalah refleksi dengan tarikh dan hari dan juga jumlah murid ketika itu. Untuk kami dah buat setahun. Saya pun tak pernah melarang cikgu saya untuk copy paste aktiviti sebab benda yang sama sebenarnya. Di SKP yang sama dan bila panitia dah merancang untuk perjalanan dia ni pada SKP sepanjang tahun, dia orang kena ikut. Cuma aktiviti dan objektif tu kadang-kadang benda yang berulang-ulang. Jadi tak ada masalah dia nak copy. Kita tak ada halangan sebenarnya. Sebab selama ni pun kalau kita buat buku pun kita akan silap belakang, betul tak? Kita tengok yang belakang punya apa yang telah kita buat untuk continuous. Apa pernah tanya itu? Jadi pada saya buat copy and paste ni bukan salah. Sebab copy and paste juga adalah satu pembelajaran. Okey, rancangan. Yang tak di copy paste ni impak ya. Impak hari dan tarikh. Hari masih boleh lagi sama, tarikh dia tak boleh. Jadi sebab tu setiap minggu admin akan
admin lah. Itu dia bergantung kepada admin sebenarnya. Kalau admin tu rajin, dia buat setahun dah template tu dia akan schedule siap-siap. Cukup time dia akan hantar saja. Dia ada hantar yang kosong. Jadi bagi kami dah ada setahun, tahun ini, kalau cikgu tu nak copy balik yang lama, tetapi dia kena copy dalam template kosong yang diberikan. Dia tak boleh muat naik. Itu beza dia. Okay, itu beza dia. Kalau kita tak buat, tak guna Google Classroom, cikgu boleh upload sendiri yang telah sedia, kan? Kita tak benarkan yang tu. Jadi kita seolah kita memberi buku RPH yang kosong, seolah-olah dia menulis hari-hari lah. Jadi sebab tu kita sebenarnya guru besar fikir boleh tengok kalau hari ni hari Isnin, contohnya hari Khamis, besok Jumaat. Waktu pertama tu kalau ni kita boleh buka tu, dia dah buat belum untuk waktu pertama hari Jumaat contoh dia. Saya boleh tengok. Sebab tu saya tahu guru yang mengajar buat tak buat RPH. Dan saya boleh tegur direct, saya akan panggil dia. Mengajar ni ada RPH tak? Tahun pertama, dia orang tak perasan yang bahawasanya saya tahu, saya boleh melihat perjalanan. Orang kata apa, real time punya. Kadang-kadang tengah dia menulis, tengah menaik pun saya boleh nampak perkataan tu keluar. Itu yang istimewa yang boleh kita gunakan online ni. Jadi antaranya kita boleh menegur guru yang tidak menyediakan RPH sebelum mengajar. Ini yang kebaikan dia lah. Yang satu benda yang pada saya luar biasa. Kalau buku, kita boleh turun tanya mana buku. Buku ada dekat bilik guru. Cikgu buatlah masa nak pergi ambil buku dan sebagainya, kan. Kadang-kadang bukan semua guru akan bawa buku RPH ke kelas. Okey. Jadi ini antara istimewa yang boleh kita memberikan secara atas talian lah. Jadi tuan-tuan pengetua fikir jangan risau. Kita boleh pantau berkala sebenarnya. Bila-bila masa macam tadi Rizal kata di kayu boleh tengok. Jadi itu antara kelebihan dia lah. Untuk memastikan RPH itu disediakan sebelum waktu kelas. Jadi kita boleh buka real time, tak ada masalah. Okey? Jadi maknanya ERPH ni satu kaedah yang memudahkan guru, pentadbir, semua pihak lah. Okay? Ya, insyaAllah. Kalau sekolah-sekolah yang belum mula tu, saya cadangkan boleh mula. Cuma saya tak tahu setakat mana jemaah Nazir terima. Itu je. Kita main try and error. Kita mula. Cuma yang pastinya bila jemaah Nazir turun, kita sebagai pentadbir kena tahu, tengok, tunjukkan kepada mereka bahawa mereka yakin. Sebab yang saya dapat maklumat, yang contoh berlaku di Kedah, guru besar dia tak boleh buka, dia tak tahu. Yang tu yang penat tu. Bila ketua tak boleh buka, dia akan tanya, you pantau macam mana? Tapi kita kena mahir dulu. Mana kita tahu macam mana kita nak semak, macam mana kita buka, tunjuk kat dia, dan yang mana kita boleh melihat semua RPH cikgu kita dalam satu masa. Dan logiknya kita tak akan tengok semua terus-menerus. Kita akan pilih lah. Menunjukkan pengetahuan bahawa kita tahu apakah yang dimasukkan dengan RPH atas talian, apa keistimewaan, apa penggunaan dia. Yang itu yang boleh menjawab kalau mereka datang lah. Sebab yang kes berlaku di Kedah, member saya cakap, kawan saya cakap, Nazir datang, dia cerita guna ERPH, dia suruh guru besar buka, guru besar tak boleh buka. Guru besar tak boleh tunjukkan pada Nazir tu, apa dia yang you kata you guna ERPH. Yang itu menyebabkan kegagalan sebenarnya. Jadi saya mohon pada pentadbir kena alert benda ni, kena tahu buka cara kita nak dengan istilah menyemak itu tadi. Itu akan meyakinkan mereka sebenarnya, insyaAllah. Okay? Sebab benda ini kalau kita tunjukkan kepada mereka kita boleh cetak RPH. Kalau dia kata dia nak mencerap cikgu kan. Okay, tak apa tuan? Nanti saya printkan RPH cikgu ini. Tuan-tuan bayangkan perasaan mereka. Pengetua boleh cetak RPH cikgu. Tak perlu tengok buku dia pun. Mana cikgu tu dah bersedia dah. Kalau dia tak buat pun, salah cikgu yang tak buat RPH. Bukan kita. Bukan salah pentadbir. Yang menyalahi peraturan cikgu sebab dia tidak menyediakan RPH. Sebab saya pasti bila Nazir turun pun dia akan jumpa dengan pentadbir dulu. Dia tak akan terjah turun terus kepada guru yang berkenaan. Kan? Kita pun tahu kan. Mereka akan jumpa ketua jabatan dulu. Jadi saya mohon tuan-tuan, kalau boleh, macam Cikgu Reza dia dah buat, dia tahu macam mana nak tengok, macam mana nak buka dan tunjukkan bahawasanya dia memantau. Dan istilah memantau ini, kita akan tengok secara berkala, secara terus, satu persatu. Itu pulang pada kita lah. Saya pasti itu saja. Reza, betul Reza? Okey, setakat ni bila kami di kalangan penolong kanan bagi-bagi, ada orang ambil 10-10 macam tu kan? Jadi saya boleh pantau penolong kanan saya untuk
sama ada dia dah tengok buku guru-guru ataupun tidak, dengan cara markah yang dia bagi pada guru. Kalau dia tak bagi markah tu maknanya dia tak buka lah. Dia tak buka lagi lah. Di atas tu kan dia tulis yang bila dia masuk tu dia akan masuk pada satu folder macam saya lupa dah nama dia tu. Bila dah disemak, dia akan masuk pindah ke satu folder lain. Jadi daripada situ kita tahu dia dah tengok ataupun belum. Ini teknik yang Cikgu Reza gunakan juga kan? Terbaik tu. Okeylah, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan kita nak tutup. Bagi saya kedua-duanya baiklah. Sistem yang baik, ERPH atau EBRAM. Sebenarnya EBRM. Cikgu Reza yang cadang. Jadi panjang sangat suku kata dia. Kalau ERPH lupa suku kata, ERPH jadi EBRAM. Senang. Nak ringkas kan sebenarnya. Dua suku kata. EBRAM sebut EBRAM senang, tak ERPRM. Jadi itu sebenarnya sama ya. Sama. Branding saja. Sama. ERPH ya, EBRAM sama. Apapun saya ucapkan tahniah kepada SK Sungai Nibong dan SMK Sungai Ara yang telah berjaya menggunakan sistem ini dengan begitu jayanya. Dah setahun di Sungai Ara, dah 2 tahun di SK Sungai Nibong. Dan pihak MPSM mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua penceramah pada petang ini, iaitu Puan Siti Baidura Jamil dan Puan Go Irish atas taklimat yang telah disampaikan. Dan kita harap dapat memberi manfaat kepada semua sekolah rendah dan menengah yang terlibat pada hari ini. InsyaAllah lah, sama-sama kita sahut seruan Jabatan Pendidikan Pulau Pinang untuk kita mengubah bersatu sistem perekodan cara pengajaran yang baru. Itu hasrat pengarah sebenarnya, dan pengarah pun sebut sekolah SK Sungai Nibong ni dalam ucapan beliau. Itu yang saya hubungi Encik Anwar tu. Dan dia suruh ikuti sekolah rendah yang berjaya melaksanakan sistem ini. Sama-sama kita berubahlah, insyaAllah. Kita semua-semua akan menggunakan sistem ini di masa akan datang lah, insyaAllah. Dan saya pun mewakili MPSM terlibat dalam MPSM negeri, dan pihak MPSM negeri pun sedang berusaha untuk memperkenalkan sistem ini. Cuma kita sekarang ni ada yang berbayar, yang sistem Sungai Nibong ni adalah percuma. Itu beza dah. Ada sistem yang dibuat berbayar. Jadi kita ambil jalan pendekatan yang tak membebankan. Jadi kita cuba sampaikan kepada semua melalui sistem yang telah digunakan di SK Sungai Nibong ni lah. Itulah asas sebenarnya. Baik, sebelum saya akhiri majlis ini, sama-samalah kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Kami minggu depan ada satu lagi program. Headcount. Sekolah saya pun jadi pengarah juga untuk minggu depan punya program. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Baizura. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.